Etika dan nilai kemanusiaan adalah salah satu konsep moral dan tanggungjawab serta kebaikan yang diperoleh dari keadaan manusia. Etika merupakan salah satu cabang falsafah yang merangkumi kelakuan dan kehidupan bagi manusia. Antara aspek utama etika ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan. Sementara itu, nilai kemanusiaan pula boleh dikatakan sebagai perasaan sayang kepada manusia dan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dalam pengertian ini, nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang menetapkan dan mengaturkan tindakan orang agar kebaikan manusia menonjol untuk menghasilkan kesejahteraan umum dan individu. Sebagai contoh, keganasan rumah tangga bermaksud perlakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Ia terdiri daripada fizikal dan gangguan seksual, keganasan pertuturan, ugutan, gangguan emosi dan kewangan. Keganasan rumah tangga kebiasaannya berulang dan menjadikan mangsa lebih teruk dan berterusan walaupun selepas perceraian. Ini adalah disebabkan pendera ingin terus berkuasa dan mahu mengawal mangsa. Apabila etika dan nilai kemanusiaan dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita, tindakan baik dapat dihasilkan. Seterusnya akan memberi kesan positif kepada masyarakat serta dapat mendorong individu untuk memberikan kepentingan yang lebih besar kepada perkara yang benar-benar penting. Keganasan rumah tangga dilihat semakin membarah di negara kita. Banyak media melaporkan kes-kes yang menyayat hati berkaitan dengan penderaan. Keganasan rumah tangga yang melibatkan kes penderaan seperti ini sepatutnya dikupas dengan lebih mendalam oleh semua pihak. Keganasan rumah tangga di Malaysia dibahagikan kepada 3 golongan rentan, iaitu pasangan suami isteri. Yang kedua, melibatkan penderaan kanak-kanak dan seterusnya, penderaan dan pengabaian warga emas. Setiap daripada mangsa mengalami sama ada penderaan fizikal, mental, seksual, pengabaian ataupun lebih teruk lagi, mereka mengalami semua jenis penderaan yang telah disebutkan. Terdapat beberapa faktor dominan yang boleh diutarakan bagi mengenal pasti punca berlakunya jenayah yang menyayat hati ini. Faktor ketidakstabilan emosi dilihat menjadi punca dominan akan keganasan rumah tangga ini. Lebih malang lagi, jenayah ini sering kali disenyapkan di atas beberapa faktor, seterusnya menjadikan proses membasmi dan membendung gejala ini sukar untuk dijalankan. Bagi cadangan penyelesaian bagi kes keganasan rumah tangga yang berlaku di negara kita adalah: yang pertama, pihak kerajaan boleh mengadakan lebih banyak kempen tentang kesedaran kes keganasan rumah tangga yang berlaku di Malaysia. Hal ini dapat membendung masalah ini dari terus meningkat dari masa ke semasa. Selain itu, masyarakat memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, hendaklah sentiasa mengamalkan amalan ziarah menziarahi antara satu sama lain, terutamanya bagi golongan warga emas. Seterusnya adalah individu. Sebagai individu, hendaklah sentiasa memainkan peranan dan memahami tanggungjawab masing-masing dalam kehidupan. Dan akhir sekali ialah ahli keluarga. Setiap ahli keluarga hendaklah sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada ahli keluarga yang lain supaya hubungan antara keluarga itu akan terus aman dan bahagia sentiasa. Kesimpulan dari topik yang telah kami bincangkan ialah: yang pertama, kita haruslah menitik beratkan etika dan nilai kemanusiaan dalam diri masing-masing supaya masyarakat mempunyai tingkah laku dan pemikiran yang matang ketika menginjak dewasa. Yang kedua, segala bentuk keganasan haruslah dihentikan dengan serta-merta dengan mengawal emosikan diri sebaiknya dan bukan dengan menyakiti orang lain. Yang ketiga, nilai murni dalam masyarakat harus disemai dalam melestarikan keamanan sejagat supaya isu tersebut dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, setiap langkah yang diambil bagi membendung isu dan permasalahan yang timbul berkaitan aspek etika dan nilai kemanusiaan perlu dijalankan secara efektif.